Assalamualaikum geng, bertemu kita kembali di Santai TV. Oke geng, memperkenalkan saya adalah Arul daripada Sabah Malaysia geng. Oke geng, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih yang telah dukung dan support channel saya TV ya geng. Dan tidak lupa juga kepada yang baru menonton ya geng, semoga kalian dimurahkan rezekinya dan sehat selalu ya geng. Oke geng, kita kali ini kita nak rasa reaction satu video. Video ini daripada channel APHD Channel yang berjudul Kenapa Indonesia Menukar Ibu Negara Jakarta ke Kalimantan. Wow, kita pun tak tahu apa penyebabnya yang Indonesia ni mau menukar ibu negaranya yang di Jakarta ke Kalimantan. Apa penyebabnya, geng? Geng, tanpa basa-basi, apa-apa pun, yuk kita reaction video daripada channel APHD Channel geng. Geng, sebelum tu jangan lupa subscribe channel APHD Channel geng dan juga Santai TV geng. Oke geng, mantap. Oke, ayo kita reaction geng. 1, 2, 3, start. Selepas memenangi pilihan raya Presiden untuk penggal kedua dan terakhir pada April 2019, Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan ibu negara Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Kepulauan Borneo. Ibu negara yang baru ini terhenti seketika disebabkan pandemik COVID-19. Kemudian pada Januari 2022, Rang Undang-Undang Pemindahan Ibu Negara. Geng, pemindahan ni pernah terhenti seketika dikenakan COVID geng pada geng. Negara diluluskan oleh Parlimen Indonesia. Presiden Jokowi menyatakan ibu negara adalah penting sebagai simbol identiti kebangsaan. Betul. Juga menunjukkan tahap kemajuan yang dicapai oleh negara itu. Bandar Jakarta ketika ini mempunyai pelbagai masalah seperti banjir yang serius saban tahun. Geng, rupanya Bandar Jakarta ni mengalami banjir yang serius geng. Jom kita sambung geng. Kesesakan dan kepadatan serta berisiko kesesakan dan kepadatan. Aktiviti menggali air bawah tanah. Pembangunan infrastruktur yang berjaya dilakukan ini oleh Jokowi penyebabnya geng. 273 juta penduduk Indonesia menjadi faktor terbesar kemenangan dalam pilihan raya 2019 bagi meneruskan penggal kedua sebagai Presiden Republik itu. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Indonesia ingin mengubah ibu negaranya. Teruskan menonton. Kepadatan Bandar Jakarta. Kepadatan Bandar Jakarta. Dengan sekitar 273 juta penduduk, ramai geng, negara keempat paling ramai populasi selepas China, India dan Amerika Syarikat. Pada tahun 2020, 56.64% penduduk Indonesia tinggal di bandar utama termasuk Bandar Jakarta. Sebelum menggunakan nama Jakarta, bandar yang dikenali sebagai Batavia ini dijadikan pusat pemerintahan Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC) bermula tahun 1619 sehingga tahun 1940-an. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau Jakarta pada hari ini adalah bandar konkrit yang padat dengan manusia, bangunan dan kenderaan. Setiap hari, puluhan juta pengguna kenderaan berada di atas jalan dan mereka menghabiskan separuh hari tersekat dalam kesesakan lalu lintas dengan purata kelajuan hanya 50 sejam di waktu puncak, di mana aktiviti penduduk bertumpu di pusat bandar. Bandar Jakarta berkeluasan 661.5 km persegi dengan 10 juta penduduk. Juga hampir sama keluasan dan kepadatan penduduk di Bandar Seoul. Jakarta kini juga adalah antara bandar paling cepat membangun di dunia dari sudut ekonomi dengan menjadi penyumbang KDNK terbesar bagi Indonesia, iaitu sebanyak 17.02% pada tahun 2021. Penyumbang terbesar. Nusantara dinamakan Ibu Negara Baru Indonesia. Geng, nama Ibu Negara Baru ni di Kalimantan Timur ni Nusantara geng. Keren. 17 Januari 2022, Nusantara 17 Januari 2022 nama baru Ibu Negara Indonesia dan diluluskan pembangunannya bagi kawasan seluas 180,000 hektar antara wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Dekat Sabah. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara akan menelan belanja 34 bilion US dollar atau 466 trilion rupiah, iaitu 54.4% adalah dari kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, 26.4% dari pelaburan swasta dan 19.2% dari belanjawan negara. Syarikat gergasi dari Jepun, SoftBank Group, telah membuat tawaran pelaburan bernilai 30 hingga 40 bilion US dollar
Jepun pun buat tawarannya, geng, 440 bilion. pembangunan di ibu negara Nusantara selain negara UAE dan Amerika Syarikat yang juga membuat tawaran. IKN Buat Nusantara tawaran akan juga, menjadi geng. simbol UAE identiti dengan nasional, Amerika. menitipkan nilai keharmonian dan kesamarataan pelbagai etnik di Indonesia. Kawasan ini bakal dibangunkan dengan pejabat pentadbiran berkonsepkan Smart City, menggunakan internet kebendaan IoT, Green Energy dan Forest City. 20% kawasan tersebut bakal dibangunkan sebagai kawasan pentadbiran dan 80% akan dikekalkan sebagai zon hijau, kawasan komersial serta perumahan. Infrastruktur penting seperti jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan, jaringan telekomunikasi dan lain-lain turut dibangunkan. Pembangunan keseluruhan dijangka siap pada tahun 2045 yang akan dibahagikan kepada 5 peringkat bermula dengan menetapkan infrastruktur asas. Kumpulan aktivis alam sekitar tidak bersetuju dengan pembangunan di Kalimantan yang akan mengancam habitat haiwan dan akhirnya pencemaran berlaku disebabkan kehadiran manusia. Pulau Kalimantan juga adalah salah satu paru-paru dunia kerana kepentingan hutan seluas 40.8 juta hektar ini dapat menyerap gas karbon dioksida berlebihan yang juga menyebabkan pemanasan iklim dunia pada hari ini. Pemanasan iklim dunia. Kenapa ibu negara perlu dipindahkan? Kenapa ibu negara perlu Kepulauan dipindahkan? Jawa adalah pusat bagi politik dan ekonomi Indonesia dan didiami oleh 60% daripada keseluruhan populasi Indonesia. Ramai geng, 60%. Pedalaman pula. Ekonomi semakin ketinggalan sejak 10 tahun yang lepas kerana peluang ekonomi dan teknologi terkini kebanyakannya difokuskan di kawasan berpopulasi tinggi seperti Kepulauan Jawa. Kawasan perindustrian penting juga tertumpu di Jakarta dan Kepulauan Jawa, menyebabkan peluang pekerjaan yang banyak di kawasan bandar. Penduduk di pulau-pulau yang jauh dari ibu negara Jakarta seperti Sulawesi, Maluku dan Papua sukar mendapat peluang dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Ini menyebabkan penduduk luar bandar di pedalaman adalah paling ramai hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Presiden Jokowi, perpindahan ibu negara ke Kalimantan adalah untuk menyeimbangkan ekonomi Indonesia yang akan turut meliputi Indonesia Timur. Barisan pimpinan di bawah Jokowi memahami bahawa paradigma nasional bagi pembangunan perlu ditukar dan ditumpukan kepada Republik Indonesia secara keseluruhan kerana sebelum ini hanya berpusat di Kepulauan Jawa. Ketidaksamarataan pembangunan wilayah-wilayah lain selain Jawa telah lama menjadi rungutan rakyat, terutamanya yang melibatkan polisi pentadbiran. Sebelum ini, Presiden Soekarno juga pernah memberi cadangan bagi memindahkan pusat pentadbiran ke Kalimantan pada tahun 1956 kerana kedudukan. Geng, pernah sebelum ni Presiden Soekarno mau pindahkan ibu negara Indonesia ke Kalimantan sebelum ni. Gitu. Yang strategik di pusat geografi bagi Indonesia. Mengurangkan beban di Bandar Jakarta. Jakarta sebagai pusat pentadbiran, kewangan, perniagaan, perdagangan dan servis sedang berada dalam keadaan terlampau tepu menyebabkan kerugian dalam bentuk produktiviti sebanyak 9 bilion US dollar. Bandar ini juga terdedah kepada bencana alam dan pelbagai bencana alam juga, geng, rupanya yang sering melanda ditambah dengan risiko untuk tenggelam. Sebahagian kawasan di Jakarta Utara sedang tenggelam pada kadar 25 cm setahun dan tembok laut yang dibina juga tidak mampu melindungi penduduk ditambah dengan fenomena pemanasan global yang menyebabkan kenaikan paras laut. Penduduk tidak mempunyai bekalan air paip bersih menyebabkan mereka menggali air bawah tanah serta pusat membeli belah dibangunkan dengan pesat menambahkan lagi beban permukaan tanah. 1/3 Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 jika keadaan berterusan seperti hari ini. Walaupun ibu negara dipindahkan ke Kalimantan, pihak pemerintah harus terus memperbaiki keadaan di Jakarta dan tidak hanya membiarkan situasi menjadi lebih buruk. Jakarta akan biarkan juga termasuk sektor kewangan dan bank pusat dan masih menjadi tempat tinggal jutaan penduduk yang mencari rezeki di bandar itu. Protes besar yang sering berlaku. Jakarta juga sering menjadi tajuk berita akhbar antarabangsa dengan pelbagai protes dan demonstrasi jalanan yang sering berlaku, termasuk disebabkan faktor politik dan ekonomi. Dan disebabkan politik Indonesia juga tertumpu di Kepulauan Jawa, Jakarta turut menjadi medan sengit persaingan parti politik dan tumpuan bagi liputan media. Ahli politik dan parti politik bersaing mencari undi yang banyak dari rakyat di wilayah ini dan yang akan menjadi batu loncatan kepada pemilihan calon presiden.
Oleh itu, demonstrasi dan protes politik sering tertumpuk di Bandar Jakarta. Contohnya, protes pernah terjadi oleh kumpulan penyokong calon Presiden Prabowo di mana mempertikaikan kemenangan Jokowi pada pilihan raya 2019 dan rusuhan bertukar ganas sehingga mengakibatkan kematian. Pada Oktober 2020, Bandar Jakarta juga menyaksikan protes mega melibatkan ribuan peserta daripada kumpulan pelajar universiti dan pekerja kerana membantah Undang-Undang Cipta Kerja Indonesia yang diluluskan oleh pihak pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi juga mungkin berharap dapat mengurangkan tekanan politik dan ekonomi di Bandar Jakarta Mengurangkan tekanan politik yang sering terjadi setelah pusat pentadbiran dipindahkan. Kesimpulannya, ada video yang kita reaction tadi yang daripada channel APSD channel yang berjudul Kenapa Indonesia Menukar Ibu Negara Jakarta ke Kalimantan. Oh geng, rupanya penyebab bertukarnya ibu negara Indonesia tu di sekarang berada di Jakarta tu ke Kalimantan Sob, banyak berlakunya bencana alam. Contohnya macam banjir. Kan geng, rupanya penyebabnya itu pun sebab itulah dorang akan mau pindahkan ibu negara Jakarta ke Kalimantan. Oh, banyak penyebab lain lagi, penyebab lain yang boleh memindahkan ibu negara ke Jakarta, ibu negara Indonesia dari berada di Jakarta ke Kalimantan. Oke geng, rupanya begitu. Banyak kita dapat info lah geng. Nah, jadi kita pun tahulah apa penyebabnya kan geng. Oh, rupanya berlaku bencana alam, kepadatan penduduk. Dikatakan tahun 2055 kah dicakap tadi, sekepulauan di Jakarta tuh akan tenggelam oleh air, rupanya begitu. Oke sekiranya ada tersalah daripada saya geng, mohon maaf ya geng. Sebelum itu geng, jangan lupa subscribe channel APSD channel dan juga CTV geng. Apapun geng, see you the next video. Assalamualaikum, bye.